5 bidang utama dikenal pasti sebagai teras dalam usaha merubah dan memperkaya kawasan Kampung Glam. Sepanjang 5 tahun akan datang, beberapa projek akan dilaksanakan bagi menjadikan kawasan bersejarah itu lebih menarik dan inklusif tanpa mengabaikan jiwanya. Pelan tempat itu didedahkan petang tadi dalam satu majlis yang dirasmikan Penasihat Perikatan Kampung Glam KGA, Dr. Faisal Ibrahim. Pelan itu merangkumi 5 bidang: identiti, ekonomi, placemaking, ketersambungan dan pengaktifan, dan akan menjadi panduan berguna untuk menjadikan Kampung Glam tempat yang lebih menarik dan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Saya berharap kita semua dapat terus mengambil bahagian secara aktif seiring dengan KGA dalam usaha untuk melaksanakan idea-idea dalam pelan tersebut, dan bersama-sama kita dapat mengekalkan jiwa unik Kampung Glam untuk jangka masa panjang yang mendatang. Pelan ini adalah hasil maklum balas daripada lebih 1,600 pihak berkepentingan dan orang awam. Kebanyakan responden mahu kesedaran tentang kesediaan tempat meletak kereta dan pilihan pengangkutan awam di situ ditingkatkan bagi menjadikan kawasan itu lebih terhubung dan mudah diakses. Hampir 90% daripada mereka juga berpendapat dalam usaha menarik perusahaan baru, penjagaan warisan dan tradisional di kawasan itu diharap dapat dilindungi dan dikembangkan. Kampung Glam memang terlalu penting untuk budaya Melayu di Singapura, dan memang kita harus memperingatkan budaya Melayu atau orang Melayu di Singapura bahawa tempat ini adalah tempat yang sangat berkait kepada sejarah kita. Kerana kalau kita tidak prihatin, kaum muda akan lupa akan kepentingan tempat ini. Ada juga cadangan untuk menyewakan pakaian kebaya kepada para pelancong dan buka lebih banyak perusahaan yang mencerminkan warisan dan budaya Melayu Islam. Sebagai peniaga Melayu Singapura, saya mahu sesuatu identiti sebagai orang Melayu. Sepertinya seperti Bussorah Street atau dulu dipanggil Kampung Kaji menjadi sebuah jiwa kemelayuan. Jangan dilupakan, kami boleh terima permodenan, tetapi bila orang ingat Bussorah Street, Arab Street, ia adalah sesuatu kampung Melayu kita yang harus kita banggakan. Bagi memastikan pelaksanaan pelan tempat itu lancar, KGA akan berusaha menjadi syarikat berhad menurut jaminan bukan mencari untung bagi membolehkannya meraih lebih banyak sumber bagi merealisasikan cadangan-cadangan di bawah pelan tempat berkenaan. Festival Belia M Kuasa 3 kembali dianjurkan pada skala lebih besar tahun ini. Acara itu berjaya mengumpulkan lebih 500 peserta bagi membina rangkaian dan meraih kemahiran baru yang bermanfaat. Ini selain menggalak dan memupuk minat para belia untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Wartawan Nazira Jamsuri melaporkan. Bengkel untuk pelajari kemahiran seperti menggunting rambut gaya popular masa kini serta peluang untuk mengambil bahagian dalam pertandingan isukan bola sepak. Ini selain gerai-gerai untuk menggalak belia menyumbang tenaga sebagai relawan. Ini antara keistimewaan edisi kelima Festival Belia M Kuasa 3 kali ini. Kita dapat lihat mereka punya banyak bakat dan kita mahu memelihara budaya kita, tapi bagaimana kita dapat pamerkannya dengan cara yang moden. Jadi kita gunakan peluang ini untuk mempamerkan bakat mereka, tapi juga menggalakkan mereka untuk mengetahui tentang lebih lanjut apakah usaha-usaha yang ada di mana mereka dapat membina portfolio kerjaya mereka. Dengan tema membentuk kepribadian memupuk masyarakat, acara ini juga diharap dapat menggalak golongan belia untuk menyumbang kepada masyarakat. Kita memperkenalkan
beberapa wadah penting daripada kerajaan dan juga bukan kerajaan yang mereka boleh lakukan, yang mereka boleh sertai agar mereka dapat membina kemampuan mereka untuk kembali berbakti kepada masyarakat. Ini juga satu cara untuk belia kita mengalami penyertaan civic. Jadi mereka tahu that mereka penting untuk the future of this country. Festival hari ini juga satu peluang yang baik bagi golongan belia membina rangkaian baru serta meraih kemahiran baru untuk masa depan dan kerjaya mereka. Saya telah berhubung dan berbual dengan golongan usia yang berbeza, seperti orang yang lebih tua, ada yang lebih muda dan sebagainya. Dan kami telah berbincang tentang bagaimana untuk menghubung para belia dan orang-orang lain, golongan usia yang lain. Dan ini sangat penting saya rasa kerana hubungan ini, perbincangan seperti ini dapat membuka mata kita tentang apa yang difikirkan orang lain. Saya lebih motivasi untuk memberi balik ke masyarakat kerana ada banyak peluang untuk saya memberi balik ke masyarakat dan juga tidak kisah ada kecil atau besar. Saya tahu benda-benda saya akan buat ni akan menolong masyarakat. Acara ini berjaya menarik lebih 500 belia dari pelbagai latar belakang. Tampines mengadakan pesta sukan inklusifnya yang pertama bagi membantu masyarakat lebih memahami keperluan golongan kurang upaya. Acara di Hub Tampines kita itu menampilkan pelbagai sukan inklusif dan 5,000 penduduk dijangka hadir sepanjang minggu ini. Golongan kurang upaya boleh mencuba pelbagai jenis sukan seperti tenis meja dan bola keranjang menggunakan kerusi roda. Acara ini mendapat kerjasama lebih 20 pihak seperti Majlis Sukan Kurang Upaya Singapura dan pelbagai sekolah tempatan. Majlis Paralimpik Kebangsaan Singapura misalnya bekerjasama dengan ITE Central bagi menjalankan senaman angkat berat bagi para atlet. Para sukarelawan pula dilatih SG Enable bagi memahami keperluan golongan kurang upaya. Usaha kami untuk menjadikan Tampines untuk keluarga di mana kita akan menyokong berbagai jenis keluarga termasuk mereka yang mempunyai kurang keupayaan. Dan hari ini kita akan menjalankan beberapa kegiatan melalui olahraga dan sport supaya bukan saja mereka dapat berpartisipasi, juga masyarakat bersama-sama mereka merasakan mereka adalah bahagian daripada masyarakat kita supaya kita menjadi masyarakat yang inklusif. Beberapa kebun bandar di Singapura membuang lebihan sayuran mereka setelah jumlah hasil yang tidak terjual melonjak sekitar 40%. Antara sebabnya adalah pembatalan tempahan pelanggan dan pameran produk yang tidak menarik. Kebun bandar ini boleh menghasilkan sehingga 500 kg sayuran setiap hari yang dijual kepada pasaraya dan para penduduk sekeliling. Tetapi bekalan bukan masalahnya. Permintaan yang dibatalkan pada saat-saat akhir juga tidak membantu. But the increase is actually not that fast. In fact, it's actually very slow. So it's kind of like not able to keep up with the production that we have, especially our kind of volume. Justru ada kebun yang mendermakan hasil yang tidak terjual kepada rumah-rumah jagaan warga emas atau keluarga memerlukan di sekitar kawasan berdekatan. Namun sejak beberapa bulan kebelakangan ini, jumlah hasil yang tidak terjual meningkat sekitar 40% dan sebahagiannya terpaksa dibuang. Walaupun mereka ingin meningkatkan jualan, Cik Goh akur kurangnya kesedaran pengguna adalah satu isu besar. We are being told by the authorities that we should actually reach out on our own to the consumers and to the public on also awareness and also educating people about supporting local produce. Yeah, but we are just a commercial farm, so it's very difficult for us to do everything on our own. Namun ia agak berbeza buat kebun-kebun lain. Walaupun jumlah hasil yang didermakan kebun ini merosot sekitar 20% tahun ini, mereka tidak asing daripada cabaran. Ini kerana tempat di mana produk mereka diletakkan di kedai-kedai menjejas jumlah yang berjaya dijual. Buat masa ini, mereka berharap pemasaran dari mulut ke mulut para pelanggan tetapnya akan membantu.